Rangkuman Spotlight hari ini. Wan Faisal dakwa Datuk Botak dan Farhash tarik sokongan Ahli Parlimen Bersatu. Sama fitnah, Zuraida mohon maaf kepada Saifuddin Nasution. Nick Allen minta PAS jangan manipulasi fakta. Operator Taska perlu hubungi penjaga sekiranya anak tidak hadir. Syed Saddiq, wakil rakyat pertama dihukum sebat. Salam Reformasi dan Salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 20 November 2023. Kita mulakan dengan segmen Tangkis Fitnah. Wan Faisal dakwa Datuk Botak dan Farhash tarik sokongan Ahli Parlimen Bersatu. Ketua Pemuda Armada Bersatu Wan Faisal Wan Ahmad Kamal pada 14 November lalu mendakwa terdapat dua individu yang bertanggungjawab menarik sokongan Wakil Rakyat Pembangkang kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menurut Wan Faisal, individu terbabit adalah Datuk Botak dan bekas setiausaha politik Anwar, Farhash Wafa Salvador. Terdapat satu video yang menunjukkan identiti seorang lelaki botak bernama Datuk Nasir Nasjid. Nombor telefon, media boleh ambil, 016 891 7212 yang memainkan peranan untuk menyogok dan mengugut Ahli Parlimen Pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri ke-10. Video tersebut menjelaskan peranan bekas setiausaha politik Perdana Menteri iaitu Datuk Farhash Wafa Salvador dalam perkara ini. Video ini telah tular dalam TikTok, Facebook dan pihak SPRM seharusnya tahu dan mengambil tindakan. Terdahulu, Wan Faisal memaklumkan laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan wujud unsur habuan, umpan atau ugutan susulan tindakan beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Faisal berkata, laporan itu dibuat oleh Pemuda Bersatu Armada manakala laporan kepada SPRM akan menyusul dalam masa terdekat. Farhash dalam respon segeranya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenaan yang disifatkan sebagai fitnah dan berniat jahat. Bekas setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Farhash Wafa Salvador akan membuat laporan polis terhadap Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad kerana didakwa memfitnah beliau. Menurut satu kenyataan, Farhash Wafa berkata beliau juga merizabkan haknya untuk memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Wan Faisal kerana mengaitkan dirinya dengan usaha menarik sokongan Ahli Parlimen Pembangkang kepada Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Farhash Wafa berkata tuduhan fitnah tersebut telah dibuat dengan niat jahat dan tanpa sebarang bukti langsung. Farhash Wafa menambah, kenyataan Wan Faisal jelas menyatakan bahawa beliau telah dijadikan sebagai alatan politik untuk menyebarkan kabar angin yang tidak benar untuk kepentingannya sendiri. Ini ditambah lagi dengan kenyataan bahawa beliau sudah lama tidak terlibat dengan kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan. Sebelum ini, 4 orang ahli parlimen daripada Bersatu iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Ahli Parlimen Gua Musang dan Zahari Kecil, Ahli Parlimen Jeli mengisytiharkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan itu, Bersatu dilaporkan akan membuat laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM kerana mendakwa wujud unsur habuan, umpan atau ugutan agar ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Begitupun Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika menjawab soalan asal On Abu Bakar, Ahli Parlimen Batu Pahat di Dewan Rakyat berkata tiada aduan dibuat kepada polis maupun SPRM berkaitan dakwaan tersebut. Saifuddin Nasution juga memberi jaminan bahawa polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan ataupun tuduhan individu. Berita seterusnya. Zuraida mohon maaf kepada Saifuddin Nasution. Bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin telah memohon maaf kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution sebagai sebahagian daripada
penyelesaian kes saman fitnahnya. Zuraida, 65 tahun, membacakan pernyataan maaf di kandang saksi di hadapan Hakim Nur Akbar Muhammad Sani manakala Saifuddin tidak hadir. Mahkamah Session Kuala Lumpur kemudian merekodkan penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua pihak serta melapangkan tarikh perbicaraan yang ditetapkan selama 3 hari bermula 14 November. Pada 2020, Saifuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat memfailkan tindakan sivil terhadap bekas staf presiden parti itu berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan Kerajaan Kelantan dan tabung amanah Tok Kendali. Menurut Peguam Saifuddin, Navreet Singh mengesahkan bahawa sebahagian daripada penyelesaian itu termasuk permohonan maafnya serta menarik balik kenyataannya. Menurut Navreet, plaintiff menarik balik red serta pernyataan tuntutan dan jawapan kepada pembelaan manakala defendant menarik balik pernyataan pembelaan. Saifuddin menfailkan saman itu pada 21 Julai 2020 mendakwa Majlis Makan Malam tersebut bertemakan wawasan kemakmuran bersama 2030 itu berlangsung seiring dengan hari terakhir Kongres Kebangsaan Keadilan ke-14 di Melaka. Beliau mendakwa Zuraida membuat kenyataan fitnah yang membawa maksud antaranya beliau, Saifuddin Nasution, mengamalkan penipuan dan rasuah kerana beliau menerima suapan berjuta-juta ringgit untuk menyertai PAS atau Parti Keadilan Rakyat atau untuk memegang jawatan di sektor awam. Saifuddin mendakwa bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu berniat jahat untuk memburukkan kewibawaan serta imej plaintiff sebagai seorang ahli politik, kaki tangan awam di kacamata masyarakat umum, anggota keadilan dan penyokong Pakatan Harapan. Majlis Pelancaran Skim Perubatan Madani dan Program Madani Afiat Peringkat Kebangsaan 2023 yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah percaya dilaksanakan di Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru Raya kemarin. Majlis disertikan oleh Menteri Kesihatan Dr. Saliha Mustafa, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan. Pada 15 September lalu, kerajaan telah memperluaskan liputan skim perubatan madani ke seluruh negara dengan sasaran lebih daripada 8.7 juta penerima layak untuk menikmati manfaat ini. Kemudian skim madani pula adalah satu program yang kita baru perkenalkan pada 15 Jun tempoh hari, dan pada asalnya bila kita memperkenalkan skim perubatan madani ini adalah untuk membantu kementerian dari aspek di mana kita lihat hospital-hospital kita sesaklah. Jadi kita memperkenalkan supaya mereka-mereka yang hadir ke especially ED lah, Jabatan Kecemasan dan Trauma itu, kita alihkan mereka untuk mendapat rawatan akut ringan di klinik-klinik swasta, klinik-klinik swasta ataupun GPs, di mana free of charge lah, kita yang tanggung lah. Jadi tetapi baru-baru ini pada 15 September kita lihat ada banyak permintaan dan juga sambutan yang menggalakkan, maka kita expand skim perubatan madani ini ke seluruh negara. Jadi daripada untuk membantu kita untuk mengurangkan kesesakan, tapi dia juga membantu untuk memberikan rawatan akut kepada pesakit-pesakit B4 golongan B40 lah. Skim perubatan madani ini merupakan satu inisiatif penting dasar Malaysia Madani bertujuan menyediakan akses sama rata perkhidmatan kesihatan yang berkualiti untuk memenuhi keperluan kesihatan kumpulan B40 dalam penjagaan kesihatan premi akut, iaitu rawatan pesakit luar kes-kes akut. Seramai 112,887 isi rumah dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah atau B40 menerima manfaat di bawah program skim perubatan madani. Skim perubatan madani dia ada dua aspek lah. Satu pesakit, yang keduanya GPs lah ataupun klinik swasta. Jadi klinik swasta yang telah mendaftarkan pada kita setakat hari ini 1,587 buah klinik, dan masih ada lagi yang sedang menunggu untuk diluluskan lah pendaftaran mereka. Kemudian manfaat telah kita dapat berikan kepada 181,460 pesakit ataupun rawatan pesakit. Jadi itu, dan insya-Allah sekarang ni pun kita dapat dalam 4,000 lebih sehari yang datang ke klinik-klinik seluruh Malaysia. Kita
teruskan lagi dengan segmen Buletin Rakyat. Nik Elin minta PAS jangan manipulasi fakta. Peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid tampil memberi maklum balasnya susulan rancangan PAS menganjurkan demonstrasi membantah petisyen mahkamah terhadap 20 peruntukan yang dianggap mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 yang difailkannya. Ketika dihubungi oleh Malaysia Kini, beliau mengatakan sesiapa saja boleh anjurkan perhimpunan asalkan mengikuti garis panduan ditetapkan undang-undang dan mengambil kira hal-hal keselamatan. Kata Nik Elin, perkara itu merupakan hak setiap individu sama seperti hak yang digunakan olehnya untuk memfailkan petisyen di mahkamah. Pada 25 Mei tahun lalu, Nik Elin bersama anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman telah memfailkan petisyen bagi menyemak semula 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut terhadap Kerajaan Kelantan dan pendengarkan kes telah dibuat pada 17 Ogos lalu dan telah disambung pada 20 November. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man pada sidang media di Parlimen 8 November lalu berkata Perikatan Nasional akan menganjurkan siri perhimpunan bagi membantah petisyen terbabit. Sekiranya mahkamah membenarkan petisyen itu, Tuan Ibrahim berkata implikasi kes berkenaan akan memberi kesan yang besar terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah. Perkara ini telah disalahgunakan oleh pihak PAS yang memanipulasi isu petisyen Nik Elin kononnya selari dengan agenda negara sekular DAP. Dalam artikel yang ditulis pada 14 November 2023 di laman Harakah Daily, Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Negeri Perak, Muhammad Mujahid Haji Muhammad Fazil memutarbelitkan fakta berkenaan petisyen Nik Elin dan mengaitkan isu tersebut dengan sekularisme yang kononnya diperjuangkan oleh DAP. Berdasarkan petikan artikel tersebut, beliau menuduh DAP bukan sekadar sekular dengan maksud sama rata demokrasi, tetapi ia mengheret kepada melahirkan masyarakat yang tidak bertuhan dan negara yang tidak langsung pengaruh Islam. Tambah beliau lagi, ini adalah selaras dengan isu Nik Elin yang cuba membatalkan beberapa kesalahan jenayah syariah negeri Kelantan. Bagaimanapun, sebelum ini Nik Elin telah menafikan pihaknya mahu mencabar sistem undang-undang Islam, menjelaskan tujuan petisyen tersebut semata-mata atas tanggungjawabnya sebagai pengamal undang-undang. Sementara itu, Nik Elin turut berkata, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan telah membuat pernyataan yang salah di Parlimen pada 30 Oktober lalu apabila menggesa Menteri Agama Muhammad Naim Mokhtar supaya menjadi pihak yang mencelah dalam kes yang difailkannya itu. Taqiyuddin mendakwa kebenaran untuk memasukkan kes berkenaan ke Mahkamah Persekutuan diperolehi pada 2023 dan bertanya kepada Muhammad Naim siapakah yang menjadi kerajaan pada masa itu. Saya dan juga ramai rakan-rakan kami di sini membangkitkan kedudukan undang-undang syariah itu sendiri. Yang mana mahkamah syariah dari segi kuasanya, dari segi jurisdictionnya pun dicabar. Termasuklah di dalam mahkamah sivil. Berkaitan dengan usaha-usaha pemerkasaan mahkamah syariah. Untuk makluman yang berhormat Kota Baru, persoalan berkaitan tentang cabaran terhadap undang-undang syariah yang berlaku, yang seperti mana yang kita sedia maklum pada dua kes, satu kes yang telah berlalu sebelum pada ini, Iki Putra, dan kes Nik Elin yang masih lagi sedang dalam perjalanan. Saya rasa kita semua sedia maklum dalam konteks tiga organ kerajaan yang ada. Kita ada legislatif, kemudian kita ada mahkamah kehakiman dan juga kita ada pihak eksekutif. Maka dalam konteks itu yang berhormat Kota Baru, kita menghormati kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Mahkamah Persekutuan di bawah Perkara 128. Maknanya mereka hakim-hakim di Mahkamah Sivil yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan, menentukan sama ada bila mana ada cabaran, sama ada badan perundangan negeri tersebut mempunyai bidang kuasa ataupun tidak, yang ini kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Persekutuan. Walau bagaimanapun, Nik Elin menjelaskan semua pemfailan petisyen telah dibuat pada tahun 2022. Katanya, dia memperolehi kebenaran mahkamah untuk memfailkan petisyen itu pada Oktober 2022, iaitu ketika PAS masih menjadi sebahagian Kerajaan Persekutuan.
Untuk rekod, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik menjadi Perdana Menteri pada 24 November 2022. Nik Elin telah memfailkan notis usul untuk mendapat kebenaran pada 25 Mei 2022 dan mendapat kebenaran pada 30 September 2022. Manakala petisyen beliau difailkan pada 13 Oktober 2022 dan tidak pasti sama ada pihak Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu sedar atau tidak. Peruntukan enakmen yang dicabar oleh Nik Elin dan anaknya termasuk Seksyen 11, kurungan memusnahkan tempat ibadat, Seksyen 13 dalam kurungan menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya dan Seksyen 14 dalam kurungan liwat. Peruntukan lain termasuk Seksyen 15 dalam kurungan hukuman liwat, Seksyen 16 kurungan seks dengan mayat, Seksyen 17 seks dengan bukan manusia dan Seksyen 31 dalam kurungan gangguan seksual. Kesemua peruntukan tersebut bagaimanapun telah dikurangkan menjadi 18 peruntukan selepas Seksyen 5 dalam kurungan dakwaan palsu dan Seksyen 37 dalam kurungan A, kurungan berjudi telah digugurkan. Kita teruskan lagi dalam segmen Buletin Keadilan. Mahasiswa Keadilan Malaysia tuntut penyelesaian segera krisis bekalan air di UMS. Berkenaan masalah kekurangan air serta air yang tercemar di Universiti Malaysia Sabah, Mahasiswa Keadilan Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media berhubung perkara tersebut. Menurut Mahasiswa Keadilan, mereka agak kesal atas kelalaian pihak universiti yang lambat bertindak untuk mengatasi isu ini yang melibatkan kehidupan sehari-hari dan kesihatan para pelajar. Sehubungan itu, Mahasiswa Keadilan menuntut supaya pihak pengurusan UMS memandang isu tersebut dengan serius dan berharap agar pihak atasan UMS segera mengambil tindakan mengenai pencemaran air di kolej tersebut yang diuruskan di bawah syarikat swasta. Menurut mereka, perkara ini jelas disebabkan oleh kelalaian pihak pengurusan kolej dari segi koordinasi dan penjagaan bekalan air bersih untuk para mahasiswa dan menyuruh supaya satu plan strategik perlu dirangka untuk sumber air alternatif yang bersih jika sumber air utama tidak dapat disalurkan. Skim perubatan madani memudahkan rakyat sampai ke GP, tak perlu pergi ke hospital untuk sakit penyakit-penyakit yang ringan yang boleh dikendali oleh GP. Sukacita dimaklumkan, skim perubatan madani telah diperluaskan ke seluruh negara mulai 15 September 2023. Saya bersyukur. Terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan. Terima kasih kepada kerajaan. Skim ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Terbaik kepada PM kita memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan segmen Berita Kerajaan Perpaduan. Majikan tak benar bayar gaji secara tunai kecuali dapat kelulusan. Pembayaran gaji secara tunai tidak dibenarkan kecuali dengan persetujuan pekerja dan mendapat kelulusan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM bagi mengelakkan sebarang manipulasi. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata,
majikan yang didapati tidak membuat pembayaran gaji melalui akaun bank dianggap melakukan kesalahan yang boleh dikenakan tidak melebihi RM50,000 mengikut Seksyen 25 dan 25(a) Akta Kerja 1955 dalam kurungan Akta 265. Beliau berkata dalam operasi bersepadu di Pasar Borong Kuala Lumpur bersama JTKSM, 19 daripada 34 majikan yang diperiksa didapati melakukan kesalahan membayar gaji pekerja secara tunai di samping beberapa kesalahan lain seperti pelanggaran waktu kerja dan tidak membayar gaji mengikut perintah gaji minimum. Tambah beliau lagi, operasi dilaksanakan kerana pihak kementerian telah menerima beberapa aduan dari pihak tertentu bahawa ada pekerja di Pasar Borong ini yang tidak dibayar gaji, tidak mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP serta majikan tidak membayar gaji pekerja melalui akaun bank. Sementara itu, Siva Kumar berkata 1,654 kertas siasatan dibuka dalam tempoh Januari hingga Oktober lepas atas kesalahan berkaitan pembayaran gaji, penginapan pekerja serta perintah gaji minimum melibatkan jumlah kompaun dan denda lebih RM4.3 juta. Katanya, daripada kertas siasatan yang dibuka itu, 357 kes melibatkan pesalah didenda dengan nilai yang berjumlah RM391,236 manakala 775 kes melibatkan kompaun berjumlah RM3,958,500. Beliau berkata, kertas siasatan yang dibuka merangkumi kes-kes yang berkaitan dengan Akta 265, Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 dan Perintah Gaji Minimum 2022. Katanya, kementerian dan jabatan berkaitan komited untuk memastikan tiada elemen buruh paksa di negara ini dan operasi bersepadu akan diteruskan di seluruh negara. Beliau menegaskan, sekiranya pihak beliau menerima aduan daripada pekerja atau pihak kedutaan, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana majikan yang tidak mengikut undang-undang sedia ada selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Berita seterusnya. Operator taska perlu hubungi penjaga sekiranya anak tidak hadir. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mewajibkan operator Taman Asuhan Kanak-Kanak taska menghubungi ibu bapa sekiranya anak mereka tidak hadir bagi mengelakkan kes kematian kanak-kanak tertinggal dalam kereta. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, prosedur operasi standard SOP berkenaan perlu dikemaskini susulan beberapa kes yang berlaku sejak kebelakangan ini selepas penjaga terlupa menurunkan anak mereka di premis taska dan meninggalkan mereka di dalam kereta. Menurut beliau, sekiranya ibu bapa tidak dapat dihubungi, perlu juga ada nombor telefon kecemasan bagi membolehkan taska menghubungi ahli keluarga terdekat. Namun ada beberapa yang pihak kementerian tak boleh lakukan kerana ia di bawah kementerian berbeza seperti larangan penggunaan cermin kereta gelap dan ia bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Setakat Oktober lepas sehingga kini, beliau berkata sejumlah 3 kes kanak-kanak maut berikutan tertinggal di dalam kereta telah dilaporkan. Seterusnya, orang ramai dijemput ke sambutan setahun Kerajaan Madani. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program setahun bersama Kerajaan Madani yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 Disember di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Program anjuran Pejabat Perdana Menteri PMO melalui unit penyelarasan lonjakan prestasi PACU yang bermula 9 pagi hingga 10 malam itu bertujuan menyebar luas dan mempromosikan dasar dan inisiatif baharu yang diperkenalkan kepada rakyat. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Program Setahun Bersama Kerajaan Madani. Ia juga bertujuan meningkatkan kesedaran umum dan kefahaman terhadap hala tuju dan maklumat kerajaan serta membina kepercayaan serta keyakinan antara kerajaan dengan rakyat melalui kaedah pelaporan pencapaian secara berkala. Antara tarikan sepanjang 3 hari program ialah penyampaian perkhidmatan secara langsung kepada rakyat, sesi libat urus kementerian-kementerian bersama rakyat, jualan mega madani dan lain-lain lagi. Rakyat juga berpeluang untuk melihat pencapaian kerajaan melalui pameran pencapaian semua kementerian
beserta perancangan jangka masa panjang kerajaan. Penganjuran program dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia itu akan memberi fokus kepada 3 komponen iaitu showcase pencapaian setahun kerajaan madani, perkhidmatan touchpoint rakyat dan inisiatif kesejahteraan rakyat. Ketiga-tiga komponen ini merupakan ikhtiar kerajaan dalam memastikan kepentingan rakyat diutamakan selari dengan nilai-nilai Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Program itu akan turut melibatkan kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi, syarikat berkaitan kerajaan GLC, pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta serta pemegang taruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan majlis penutup program itu pada 10 Disember yang akan turut dihadiri kepimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan. Seterusnya dalam segmen Buletin Rakyat. Syed Saddiq, wakil rakyat pertama dihukum sebat. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Said Abdul Rahman menjadi ahli politik pertama dijatuhkan hukuman sebat selepas didapati bersalah melakukan jenayah Kuala Putih. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu dikenakan hukuman berkenaan selepas Mahkamah Tinggi pada Khamis mendapati beliau bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat, pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram AMLA. Bekas Menteri Belia dan Sukan berusia 31 tahun itu kini berdepan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan atas kesalahan tersebut. Ini berbeza dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 70 tahun yang hanya dihukum penjara selama 12 tahun dan denda 210 juta ringgit tanpa sebatan kerana usianya sudah melangkaui setengah abad. Najib dikenakan hukuman tersebut selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Bagaimanapun, Syed Saddiq masih terselamat buat masa ini kerana mahkamah membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan. Sebat adalah hukum mandatori bagi pertuduhan jenayah pecah amanah, criminal breach of trust dengan pengecualian diberikan untuk keadaan tertentu bertermasuk pesalah wanita dan individu berumur 50 tahun ke atas. Berita seterusnya, angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 11,500 orang. Angka kematian akibat serangan udara Israel ke atas semenanjung Gaza sejak 7 Oktober meningkat kepada 11,500 orang termasuk 4,710 kanak-kanak dan 3,160 wanita menurut pejabat media kerajaan di Gaza pada Rabu lalu. Memetik kenyataan pejabat media kerajaan di Telegram, agensi Anadolu melaporkan jumlah kematian membabitkan kaki tangan perubatan Pulau Kiding mencecah 200 orang. Sementara itu, 22 anggota pertahanan awam dan 51 wartawan turut terbunuh, manakala bilangan mangsa yang cedera mencecah 29,800 orang dengan kira-kira 70% daripadanya adalah kanak-kanak dan wanita. Sebanyak 95 bangunan kerajaan, 255 sekolah dan 74 masjid musnah manakala 162 mengalami kerosakan termasuk 3 gereja menurut kenyataan itu. Tentera Israel turut mensasarkan 52 pusat kesihatan dan 55 ambulans sementara 25 hospital tidak lagi berfungsi. Menurut sumber yang sama, tentera Israel menyerang ramai pesakit dan mereka yang hilang tempat tinggal serta beberapa kaki tangan perubatan dan jururawat di dalam kompleks perubatan Al-Shifa memaksa mereka menanggalkan pakaian dan menghina mereka. Tentera Israel menyerbu kompleks perubatan Al-Shifa semalam selepas pusat perubatan itu dikepung selama beberapa hari. Jabat kerajaan menyalahkan Israel dan masyarakat antarabangsa khususnya Amerika Syarikat yang bertanggungjawab sepenuhnya atas jenayah perang terancang yang dilakukan oleh tentera penjajah terhadap hospital dan menyeru pembukaan lintasan Rafah dan kemasukan bantuan dengan kadar segera. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum berakhir, saya ingin memberi seperangkap pantun. Rosak sikat kusutlah rambut, rambut kusut rupa pun hodoh. Rosak adat ributlah mulut, ribut mulut membawa gaduh.
Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.